Assalamualaikum tuan, waalaikumsalam. Maaf bertanya, boleh tak ulas secara ilmiah kenapa cukai UNITA sebanyak berjuta ringgit itu dimansuhkan sedangkan dia memberi pendapatan kembali kepada kerajaan? Mesti ada alasan logik ke atas tindakan kerajaan ini. Terima kasih tuan. Okey, jom kita ulas pasal isu ni secara ilmiah. Pertama sekali guys, tolong jangan confuse. Isu cukai LHDN 83 juta ni bukan merujuk kepada UNITA tetapi dia merujuk kepada UTA. UNITA adalah sebuah universiti swasta yang berpangkalan dekat Selangor ataupun dikenali sebagai UNITA International University. Sementara UTA pula berpangkalan dekat Perak. Jadi dia adalah dua universiti yang berbeza. Tolong jangan confuse. Baik, yang pertama sekali guys, bila kita cakap sahaja pasal universiti swasta ni, ramai orang ingat universiti swasta ni semuanya adalah berorientasikan keuntungan. Maksudnya diorang buat duit daripada student, bayar yuran dan sebagainya. Tapi apa yang orang tak tahu adalah ada juga universiti swasta yang dimiliki oleh yayasan ataupun foundation. Contohnya macam UTA ni lah. UTA ni dimiliki oleh sebuah foundation yang dikenali sebagai UTAREF ataupun UTA Education Foundation. Berbeza dengan universiti swasta yang lain, UTA adalah sebuah universiti yang tidak berorientasikan keuntungan ataupun non-profit oriented. Baik, yang kedua pula, daripada perspektif LHDN, diorang tengok UTAREF dan juga UTA ni adalah dua entiti yang berbeza. Sementara UTAREF mendapat pengecualian cukai, tapi UTA tidak dapat. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hu Ying berkata status pengecualian cukai UTAREF yang diberikan di bawah Seksyen 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967 pada 1 Julai 2003 tidak berubah dan tak pernah dibatalkan. Jelas Lim dalam satu kenyataan hari ini, bagi UTA, LHDN menjelaskan bahawa tiada status pengecualian cukai pernah diberikan. So ini bermaksud UTAREF dapat pengecualian cukai, UTA tak dapat. Yang ketiga pula, ini penting cukai 83 juta yang diminta oleh LHDN ni, dia adalah cukai yang sebelum ini, iaitu antara tahun 2017 sehingga 2023. Jadi dengan kata lain, 83 juta ni adalah cukai yang tertangguh sejak daripada 2017. Bagaimanapun, mulai 2024, UTA perlu membayar cukai semula. So dekat sini kita nampak bahawa keputusan Kabinet dan juga Perdana Menteri ni, dia adalah keputusan yang berbentuk dasar budi bicara. Dia bukanlah satu keputusan yang mana UTA mesti selepas ni dah tak payah bayar cukai. Tidak Kalau selepas ni ada perubahan, kita tak tahulah. Tapi buat masa sekarang ni, apa yang dibuat adalah dasar budi bicara. Dan sebelum ni, UTA memang kena buat satu rayuan lah kepada kerajaan. So dia macam ni guys. Apa yang PMX buat ni, dia cuba menyelesaikan satu isu yang tertunggak lah. Dan daripada dia punya proses evaluation, mungkin dia nampak bahawa kalau aku minta juga 83 juta daripada UTA ni, diorang pun memang tak boleh bayar dah. So kalau diorang tak boleh bayar juga, nak buat apa? Adakah diorang terpaksa gulung tikar ke macam mana? So kalau lah let's say lah UTA ni gulung tikar, nanti orang akan marah juga kerajaan. Orang cakap, kenapa kerajaan membenarkan UTA ni gulung tikar? Kenapa kerajaan tak nak bantu? Dan salah kerajaan juga. Kalau kerajaan bantu macam ni 83 juta pun orang akan persoalkan juga. Tapi at the end of the day, pendidikan adalah satu kaedah untuk kita melahirkan tenaga kerja yang lebih berkualiti dan juga tenaga mahir untuk negara kita sendiri. Tapi pandangan saya begini. UTA sebagai sebuah universiti swasta, sepatutnya semasa mereka ditubuhkan, mereka dah tahu dah mereka memang kena bayar cukai. Dan mereka juga kena tahu bahawa apa yang diberikan pada hari ini adalah satu keputusan budi bicara. So bermaksud pada tahun-tahun yang akan datang ni, diorang memang ada kewajipan untuk membayar cukai. Jadi diorang kenalah perbaiki diorang punya perbelanjaan, diorang kena baiki diorang punya sistem pengurusan semula, tengok mana yang perlu dibaiki, mana yang lemah tu, supaya membolehkan diorang belajar sesuatu, baiki benda ni dan membolehkan diorang bayar cukai pada masa akan datang. Okey guys, korang macam mana pula? Ada sebarang pandangan? Boleh share dekat ruangan komen. Macam biasalah, bagi saya satu like, sharekan video ni ramai-ramai.